Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, saya percaya ramai sudah mengetahui bahawa bermula daripada 2 Mei 2022 telah pun dibuka untuk rayuan bagi bantuan keluarga Malaysia BKM 2022, yang mana rayuan ini dibuka daripada 2 Mei sehingga kepada 2 Jun 2022 selama tempoh sebulan. Dan rayuan ini adalah untuk khusus kepada mereka yang berstatus tidak lulus dalam semakan permohonan BKM mereka pada baru-baru ini. Jadi anda telah pun boleh mula untuk membuat rayuan bermula daripada 2 Mei 2022. Jadi saya ingin berkongsikan sedikit kepada anda lah, walaupun mungkin dah terlewat dan mungkin ramai yang dah buat rayuan. Jadi kaedah untuk rayuan ni dia ada dua kaedah. Yang pertama adalah permohonan secara talian, iaitu secara online, boleh dilakukan bermula pada 2 Mei, ataupun permohonan secara manual, yang mana anda perlu mengisi borang yang boleh didapati dalam web bkm.hasil.gov.my, ataupun anda boleh pergi kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri bermula pada hari ini 9 Mei 2022, yang mana 9 Mei, yang mana anda perlu mengemukakan, bagi yang membuat permohonan secara manual ni, anda perlu mengemukakan dokumen-dokumen yang berkaitan bagi membolehkan rayuan anda diproses. Ada sebilangan yang mana yang apabila mereka membuat semakan BKM ini dan kemudian status tidak lulus mereka, dipaparkan kod-kod tertentu daripada kod bernombor 01 sehinggalah kepada kod 34 kalau tak salah saya. Jadi antara kod yang tidak dibenarkan untuk membuat rayuan secara online adalah kod seperti kod 19, iaitu permohonan dari luar negara secara dalam talian. Kod tidak lulus nombor 21, wujud sebagai pasangan di permohonan yang lain. Kod 22, wujud sebagai anak di permohonan yang lain. Kod 23, wujud sebagai pemohon di permohonan yang lain. Kod 24, pasangan wujud sebagai pasangan di permohonan yang lain. Kod 25, wujud sebagai anak permohonan yang lain. Kod 26, anak telah membuat permohonan lain. Dan kod yang ke-27, anak wujud sebagai pasangan di permohonan yang lain. Saya ada kongsikan di tepi ini. Daripada kod 19 sehingga kod ke-27 ini, anda tidak boleh membuat rayuan secara online. Anda perlu pergi kepada cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri dengan membawa borang untuk rayuan yang lengkap telah pun diisi, berserta juga dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kod tidak lulus anda, bagi membolehkan rayuan anda diproses secara manual. Jadi borang tu macam saya katakan tadi, boleh diperoleh secara online dalam web bkm.hasil.gov.my, ataupun anda juga boleh mendapatkan borang di cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Bagi mereka yang gagal tidak lulus tetapi kod mereka adalah selain daripada kod yang dinyatakan tadi, anda boleh membuat rayuan anda secara online. Antara dokumen-dokumen yang perlu disertakan adalah seperti salinan kad pengenalan, sijil lahir, sijil perkahwinan, sijil perceraian, kad OKU, ataupun dokumen yang berkaitan dengan membuktikan bahawa kita ni adalah pelajar sepenuh masa, ataupun dokumen yang berkaitan dengan daftar syarikat ataupun penamatan daftar syarikat, dokumen yang berkaitan contohnya sebagai peletakan jawatan dalam satu-satu syarikat dan juga sebagainya. Jadi itu adalah antara dokumen yang perlu disediakan. Dan ada sebilangan yang berkaitan dengan tidak lulus berikutan dengan pendapatan melebihi daripada status kelayakan. Ini tidak ada sebarang dokumen yang perlu disertakan, tetapi pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri akan membuat semak silang dengan agensi-agensi yang berkenaan, antaranya adalah Kumpulan Wan Simpanan Bekerja, bagi menyemak sama ada betul pendapatan anda adalah bawah daripada RM5,000 ataupun lebih daripada RM5,001. Jadi yang untuk tidak lulus ni, bagi yang berkaitan dengan pendapatan, kebanyakannya tidak perlu mengemukakan sebarang bukti
pendapatan kerana semak silang akan dilakukan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri itu sendiri. Dan bagi mereka yang berstatus tidak layak, apabila anda membuat semakan di dalam laman web bkm.hasil.gov.my, anda tidak boleh membuat sebarang rayuan kerana semak silang yang dilakukan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri telah pun mendapati anda yang mana mereka mendapati dan berpuas hati anda ni tidak layak untuk mendapat bantuan BKM. Jadi bagi mereka yang berstatus tidak layak dan juga tidak lulus ni, dianggarkan sekitar jumlahnya adalah sekitar 2 juta orang, tetapi pecahannya kita tidak ketahui kerana kalau ikutkan daripada pengumuman asal BKM dijangkakan akan memanfaatkan lebih daripada 9 juta penerima, tetapi apabila status kelulusan telah pun keluar, hanya 7 juta penerima sahaja yang mendapat pembayaran BKM bagi fasa pertama. Jadi sudah tentu ramai yang 2 juta ni mungkin ramai yang tidak lulus ataupun ada ramai juga yang tidak layak. Ikut kepada status masing-masing. Kalau boleh buat rayuan, buat rayuan. Kalau tak boleh buat rayuan, tidak ada apa sebarang yang kita boleh lakukan lagi. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan dan nak tekankan setakat ini. Bagi mereka yang mungkin mempunyai sebarang persoalan ataupun sebarang isu berkaitan dengan isu rayuan ini, anda boleh utarakan persoalan anda di ruangan komen ataupun di ruangan komen YouTube saya ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah saya akan cuba balas dengan sebaik mungkin. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.